Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan tentang satu buku baru yang berjudul Selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu penjelasan. Kitab ini ditulis oleh Dr. Audah Muhsin, seorang guru saya yang seorang bekas pensyarah daripada UKM, telah bersara, tetapi dia adalah seorang ulama yang besar yang telah mempunyai uh, kelulusan PhD daripada Universiti Al-Azhar sendiri. Dia adalah seorang pakar hadis. Dr. Auda telah merasakan menjadi tanggungjawabnya untuk menulis satu buku ini tentang selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu penjelasan apabila beliau melihat dalam masyarakat kita ni begitu ramai umat Islam di Indonesia amat minat untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka mengambil selawat sehingga mereka mengambil selawat-selawat lain yang tidak pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berselawat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi beliau, Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar bagaimana cara untuk berselawat kepadanya. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi para sahabat bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, bagaimana cara untuk bersalawat kepada aku ialah bagaimana yang disebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebagaimana yang disebut, yang kita baca dalam Fatihah, dalam tahiyat akhir itu adalah salawat Ibrahimiyah, dan itu yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga selawat baginda dalam beberapa riwayat yang lain menyebut selawat yang betul ialah apabila kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyebut juga selawat kepada keluarga baginda, menyebut nama keluarga baginda. Dan ini adalah selawat yang betul-betul telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling ringkas ialah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan dalam akhir-akhir ini apabila umat Islam begitu rancak, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala dan ingin mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sayang kepada Rasul baginda dan ingatkan banyak selawat-selawat baru yang timbul, yang diamalkan harian oleh masyarakat Islam. Bahkan selawat-selawat tersebut didakwa mempunyai kelebihan yang amat hebat, mempunyai kelebihan yang amat hebat, melebihi apa yang tidak pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat, faedah selawatnya lebih hebat daripada apa yang selawat diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan salah satu orang panggil gejala yang agak tidak sihat, yang perlu kita nilai semula. Antara selawat yang selalu kita dengar adalah selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat syifa, selawat nariyah, selawat syifa, dan selawat munjiyah, selawat tibbiyah, selawat al-fatih, selawat nur anwar. Ini selawat-selawat ini apabila kita melihat dalam kitab ini menyebut, apabila dikaji dan dilihat semula, selawat-selawat ini hanya datang kemudian yang disebut oleh beberapa ulama yang kita katakan sebagai ulama sufi atau ulama tarikat, yang secara jelas memberitahu bahawa ia dapatinya selawat ini daripada dalam mimpi. Mereka bermimpi untuk mendapat selawat ini daripada Rasulullah secara jaga. Dan ini yaqazah, secara yaqazah, dan ini sendiri pun menjadi satu perbincangan oleh para ulama bagaimana mimpi itu menjadi sumber syariat atau sumber ajaran. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Al-Quran telah menyebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ajaran ini, sehingga Nabi Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua amalan ibadah kepada kita, tak ada tinggal walaupun sedikit pun. Jadi apabila apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan sesuatu yang tambahan yang baru. Namun begitu, kita tidak nak mengatakan bahawa selawat itu tidak boleh dipakai, kerana selawat secara umum adalah dibenarkan secara harus, tetapi
Apabila kita meletakkan membaca salawat itu, salawat ini, salawat baru ini sebagai fadilah yang besar, yang tinggi, yang tidak pernah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah satu benda, dan mendewa-dewakan salawat ini seolah-olah menjadikan satu kesalahan, ambil satu kesalahan ataupun satu tidak bagus apabila kita tidak mengamalkannya. Jadi cukuplah kita dengan mengamalkan salawat Rasul yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang betul-betul diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Al-Quran, dan apa yang telah disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Marilah kita sama-sama menyemak kembali amalan kita agar kita memastikan bahawa amalan-amalan kita betul-betul telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian.